Penyakit buah pinggang di Malaysia kini membimbangkan kerana rakyat Malaysia yang mengalami masalah buah pinggang dari tahap 1 hingga tahap 5 pada masa ini dianggarkan mencecah 400,000 orang. Daripada jumlah itu, 40,000 orang merupakan mereka yang mengalami masalah buah pinggang tahap 5 dan memerlukan rawatan dialisis dan selebihnya merupakan mereka yang mengalami masalah buah pinggang dari tahap 1 hingga tahap 4. Manakala dianggarkan 850 juta orang menghidap penyakit buah pinggang di seluruh dunia dan sekurang-kurangnya 2.4 juta pesakit kronik itu maut setiap tahun dan angka itu mencatatkan sebagai punca kematian ke-6 tertinggi di dunia. Sudah pastinya, hemodialisis merupakan satu cara rawatan buah pinggang yang popular di kalangan pesakit dan juga dalam bidang perubatan. Seperti yang anda lihat, ini adalah ruang unit hemodialisis di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia di mana pesakit-pesakit akan menjalani dialisis 3 kali seminggu, 4 jam setiap sesi dialisis untuk membuang toksin yang berlebihan dalam badan, juga untuk membuang air yang berlebihan dalam badan. Dari segi hemodialisis, pesakit perlu mempunyai akses ataupun tube pada badan untuk kita ambil darah daripada badan pesakit, dialirkan ke dialisis mesin, kemudian melalui satu filter, penapis yang kita panggil dialyzer. Penapis ini akan menapis toksin-toksin tersebut dibuang dari badan pesakit. So, darah yang telah dibersihkan akan dikembalikan semula ke badan pesakit. Proses ini mengambil secara minimumnya seperti yang saya katakan tadi 4 jam setiap sesi dialisis. Filter yang dimaksudkan ini adalah amat perfect menggunakan teknologi yang amat tinggi di mana dia boleh membuang toksin-toksin dengan saiz-saiz yang tertentu. Dan terdapat banyak jenis filter ataupun dialyzer yang terdapat dalam pasaran. So kegunaan dialyzer bagi setiap unit hemodialisis bergantung kepada polisi unit-unit hemodialisis tersebut. Jadi ini salah satu contoh bentuk dialisis iaitu hemodialisis, cuci darah. Terdapat juga bentuk dialisis yang kedua yang kita panggil cuci air ataupun peritoneal dialisis. Terdapat 3 jenis rawatan tahap kelima pesakit buah pinggang iaitu hemodialisis, peritoneal dialisis dan pemindahan buah pinggang. Peratus rawatan pemindahan buah pinggang terlalu sedikit dan ramai yang memilih untuk melakukan hemodialisis walhal rawatan ini memerlukan masa dan kos yang tinggi kepada pesakit dalam jangka masa panjang. Pemindahan buah pinggang dapat mengurangkan hampir 25% kos yang ditanggung oleh pesakit yang menjalani hemodialisis dalam masa setahun. Buat masa ini tak ada untuk rawatan dialisis, tak ada rawatan yang pesakit boleh berjalan-jalan. Maksud dia semasa rawatan tu dia masih boleh berjalan, pergi kerja, pergi shopping. Kita mahu menghasilkan satu mesin untuk peritoneal dialisis yang automated. Pesakit tidak perlu melakukan secara manual dan menggunakan konsep teknologi yang lebih canggih. Teknologi yang kami maksudkan adalah menggunakan teknologi nano ataupun amat jitu, okey, di mana kemampuan penggunaan teknologi ini mampu untuk membuang toksin dan air berlebihan dalam badan atas kapasiti yang sama atau yang lebih baik atas kapasiti yang lebih tinggi berdasarkan dialisis yang sedia ada. Kami dapat idea dengan bekerjasama dengan IMAN dengan menggunakan nanoteknologi untuk hasilkan satu cara dialisis supaya pesakit boleh menggunakan alat ini semasa dia bekerja, semasa dia pergi shopping, semasa di rumah. Ini kita panggil wearable dialysis. Kerjasama dengan pakar-pakar dari bidang teknologi nano sangat penting dalam bidang perubatan. Ini kerana teknologi nano dapat membantu dalam penghasilan mesin yang lebih kecil dan mudah untuk dibawa ke mana-mana dengan fungsi yang sama dan berkesan. Keupayaan teknologi nano untuk menghasilkan sensor atau penderia yang lebih sensitif dalam saiz yang lebih kecil boleh membantu pakar-pakar dalam bidang perubatan menghasilkan mesin dialisis yang lebih berinovasi.
Institut Microengineering dan Nanoelectronics (IMEN) telah ditubuhkan secara rasmi pada bulan November 2002. Institut kita, IMEN, Institute of Microengineering and Nanoelectronics, kalau ikut dalam bahasa Malaysia, Institut Kejuruteraan Mikro dan Nanoelektronik. Jadi fokus cakupan kita tu ialah dalam bidang microengineering dan nanoelektronik. Kalau kejuruteraan mikro ni dia mencakup sekalilah kejuruteraan mikro, kejuruteraan nano, dan juga nanoelektronik ni mencakupi, dia bukan saja nanoelektronik, sebenarnya dia mencakupi bahan nanomaterials yang digunakan dalam elektronik dan sebagainya. Ini adalah bidang rujahan IMEN. Visi IMEN adalah untuk menjadi sebuah institut penyelidikan bertaraf dunia dalam microengineering dan nanoelectronics, manakala misinya pula adalah untuk membangunkan dan memajukan penyelidikan dalam mikro dan nanoelektronik maju, MEMS, teknologi microsensor, elektronik organik, photonics dan teknologi VLSI untuk menyumbang kepada kemajuan teknologi Malaysia. Dan kita merupakan institusi pertama yang memiliki bilik bersih untuk microengineering, untuk MEMS, Micro Electromechanical System di Malaysia. Jadi sejak dari itu IMEN ini semakin berkembang dan selari dengan perkembangan teknologi ke arah nanoteknologi. Jadi penyelidikan IMEN juga menjurus kepada nanoteknologi dan nano application. IMEN adalah salah satu pusat penyelidikan kecemerlangan di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Institut ini telah memperoleh 2 hak paten untuk kerja-kerja mereka dalam teknologi MEMS dan sensor karbon monoksida. Setakat ini, institut ini telah menjalinkan kerjasama penyelidikan dengan 13 institusi termasuk Pusat Penyelidikan Semikonduktor Inter-University, University National Seoul, Kyungpook National University Korea, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Universiti Kyoto Jepun dan University National Singapura. Di peringkat kebangsaan, IMEN telah menjalin kerjasama dengan Telekom R&D dan Mimos Berhad. Berbalik kepada fungsi buah pinggang dan masalahnya. Seperti yang kita tahu, buah pinggang mempunyai peranan penting dalam sistem badan. Antaranya ialah mengekalkan kandungan air dalam badan dengan menghasilkan urin dan menapis keluar toksik seperti urea dan kreatinina selain mengawal tekanan darah dan paras elektrolit seperti garam potasium, kalsium, fosfat dan sodium. Fungsi lain buah pinggang ialah mengekalkan tahap pH atau asid tubuh manusia pada kadar neutral iaitu pH antara 7.35 hingga 7.45. Tahap keasidan tubuh perlu dikawal bagi memastikan tindak balas kimia dan enzim di dalam tubuh manusia berlaku secara optimal. Selain itu, ia juga berperanan menghasilkan hormon bagi menghasilkan darah di sumsum tulang melalui proses atau penghasilan darah merah selain mengaktifkan vitamin D bagi penyerapan garam kalsium untuk pembentukan tulang yang sihat. Buah pinggang yang terletak di antara tulang belakang terdiri daripada 1 juta unit penapis atau nefron di setiap buah pinggang dengan individu dewasa berusia 25 tahun mempunyai 2 juta unit nefron yang berfungsi menapis toksik dan bahan kumuh yang lain. Fungsi-fungsi ini harus dikenal pasti oleh pakar dalam proses kajian menghasilkan buah pinggang palsu. Ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pesakit supaya tidak perlu menjalani rawatan dialisis. Kalau kita tengok pun ada 7 komponen yang mimik 7 function buah pinggang yang kita jalankan. Salah satu yang utama dia ialah penapisan darah iaitu filtration. Jadi filtration ni kita menggunakan membran silikon yang mempunyai liang-liang bersaiz nano. Yang sinilah nanoteknologinya. Jadi liang-liang pada silikon ni kita hasilkan sama dengan saiz liang-liang di antara sel di dalam buah pinggang kita. Jadi kita kontrol
Saiz-saiz lubang ni bawah pada 100 nanometer, di mana protein dan sebagainya boleh ditapis keluar dan komponen-komponen dalam darah yang kita tidak kehendaki tidak ditapis keluar. Walau bagaimanapun, sesetengah teknologi itu sudah pasti tidak dapat mengatasi apa yang dicipta oleh Maha Pencipta. Dalam skala makmal, para penyelidik masih lagi mencari solusi bagaimana setiap masalah itu dapat ditangani. Jadi sebenarnya buah pinggang kita ni menjalankan banyak fungsi, dan ini saiz sebenar lah. Buah pinggang kita bergantung pada orang tu lah, besar mana dan sebagainya. Jadi seperti saya cakap, ada 7 fungsi utama, dan ini yang kita kaji bersama kita punya partner, iaitu Hospital Chancellor Tunku Mukhris, HTCTM UKM. Dan salah satu fungsi dia adalah menghasilkan hormon-hormon di dalam badan. Dan kalau kita tengok saiz salur darah ni pun agak besar, dan buah pinggang kita ni sebenarnya menapis sepanjang hari sebanyak 1,500 liter darah sehari. Dia masuk, dia keluar, dia masuk, dia keluar kan. Jadi jumlah dia tu 1,500 liter darah. Dan di dalam buah pinggang tu sendiri terdapat filter-filter yang halus. Jadi dia akan pergi daripada salur darah utama, dia pergi kepada makin kecil. Di hujung sekali tu terdapat glomerulus seperti ini. Yang ini. Jadi ada filter di situ. Terdapat lebih kurang 3 juta glomerulus di dalam setiap buah pinggang, dan di situ yang darah dan toksin ditapis. Buah pinggang berfungsi selama 24 jam dan akan terus berfungsi tanpa henti sehingga individu itu mengalami masalah buah pinggang atau meninggal dunia. Ia akan berfungsi sebagai organ penapis dalam badan selama mana kita bernyawa, seandainya ia dijaga dengan sempurna. Jadi filter-filter glomerulus tu yang kita cuba imitate kan, kita cuba mimik kan, kita cuba buatkan menggunakan nanofilter silikon. Jadi kita pun kena ada banyak filter dalam bentuk kaset untuk menapis darah tersebut. Itu hanya filtration di bahagian penapisan, fungsi penapisan sahaja, tak termasuk fungsi penghasilan hormon dan sebagainya. Pada masa kini, terdapat 3 konsep peritoneal dialisis menggunakan teknologi nano. Yang pertama adalah seperti mana yang mungkin semua pernah dengar, konsep awak. Awak adalah kita panggil ambulatory wearable artificial kidney, atau dalam bahasa Melayunya buah pinggang palsu yang kita boleh guna pakai sentiasa, dan kita boleh bergerak sentiasa. Okey. Konsep ini menggunakan konsep nanoteknologi, di mana mereka menggunakan solvent, asas penyerap, and microchip dalam mesin tersebut untuk pesakit peritoneal dialisis. Manakala untuk pesakit hemodialisis, konsep yang diletakkan adalah WAK, wearable artificial kidney, di mana pesakit masih menggunakan mesin macam mesin hemodialisis, menggunakan darah untuk diarahkan ke mesin tersebut, tetapi mesin itu menjadi amat kecil, sekecil yang mungkin supaya pesakit tidak perlu datang ke pusat-pusat hemodialisis. Yang ketiga, menggunakan teknologi nano, microchip adalah implantable kidney, artificial kidney, implantable, di mana chip yang menggunakan teknologi nano dimasukkan bersama dengan sel-sel buah pinggang dan diimplantkan kepada pesakit. Tapi teknologi ini masih lagi dalam fasa kajian-kajian. Tapi sepatutnya inilah hala tuju kita bagi memastikan pesakit dialisis kita lebih produktif, dapat menjalankan kehidupan seharian mereka dengan penuh produktif dan juga amat berkualiti. Setiap kemajuan teknologi perlu dihasilkan dengan teliti supaya ia tidak memberi kesan sampingan yang negatif kepada pengguna atau pesakit. Kajian-kajian yang dibangunkan perlulah mengambil masa yang panjang dan berterusan agar teknologi itu dapat terus dirasai oleh masyarakat.
Okey, ini adalah contoh microfluidic channel lab on chip yang kita bangunkan di iMan. Kalau kita tengok terdapat channel-channel dan juga terdapat micro size lorong yang kita gunakan untuk mimik fungsi-fungsi dalam badan kita. Kalau kita tengok sini ada dia punya inlet, dia punya outlet dan juga ada channel yang boleh mengeluarkan biopartikel yang kita hendak. Jadi kalau dalam badan tu dia asingkan tu menggunakan charge elektrik. Dia tarik dan dia tolak yang mana yang kita nak asingkan. Tapi kita imitate balik secara mekanikal. Jadi kita gunakan lorong yang besar, lorong yang kecil. Jadi lorong-lorong yang bersaiz berbeza tu dapat mengasingkan biopartikel mengikut saiz-saiz tertentu. Jadi lab on chip ni saiz-saiz lorong itu adalah bersaiz mikro dan partikel yang kita detect itu ialah nanopartikel yang bersaiz nano. Bukan bererti teknologi itu akan melawan ciptaan kuasa Maha Pencipta, tetapi ia akan menjadi pilihan kepada mereka yang memerlukannya. Walaupun para penyelidik masih lagi bekerja keras, kini mereka telah berjaya menghasilkan prototipe untuk menghasilkan mesin dialisis kepada pesakit yang menjalani rawatan peritoneal dialisis dengan saiz lebih kecil. Ini adalah konsep macam mana portable dialisis itu sendiri. Mesin tu dengan menggunakan sensor-sensor bersaiz mikro dan nano dan micropump dan sebagainya, kita dapat kecilkan mesin dialisis yang besar tu kepada saiz lebih kurang saiz yang boleh dibawa. Jadi bagi peritoneal dialisis tu patient dia memang ada catheter dari dalam badan dia dan kita boleh sambungkan kepada tube untuk peritoneal dialisis mesin kita dan dialisis dapat dijalankan apabila perlu. Sebenarnya apabila pasien tu duduk dan berehat, dan apabila dialisis itu selesai dia dijalankan, dia boleh cabut dan tutup kateter dia dan menjalankan aktiviti seperti biasa. Okey, jadi ini adalah electronic control system untuk kita punya portable dialysis. Jadi sistem ni kita dah integrasikan dengan microsensor dan nanosensor ke dalam electronic system tersebut. Jadi sistem ini mengawal fungsi-fungsi mesin dialisis tersebut dalam menjalankan proses dialisis kepada pesakit. Dengan kemajuan teknologi komunikasi, iMan juga telah membangunkan satu portal yang dikenali sebagai Sihat Ginjal. Fungsi portal ini adalah untuk mengemaskini informasi-informasi pesakit dan secara tidak langsung dapat berinteraksi dengan doktor atau penasihat perubatan mengenai tahap kesihatan mereka yang menjalani dialisis. Jadi ini adalah dialisis sistem sedia ada yang banyak diguna pakai di pusat dialisis dan hospital, dan kami cuba mengintegrasi dan cuba mengecilkan saiz tersebut menjadi sistem yang lebih kecil seperti yang kita lihat di sini lah. Jadi pumpingnya dan fungsi-fungsinya, kalau di mesin ini ada sensor tekanan dan juga sensor flow sensor. Jadi sensor-sensor tersebut kita gunakan microsensors yang mempunyai sifat nano sensing dan kita implement pada prototype kita yang lebih kecil. Selain itu, pihak Institut iMan juga mengkaji teknologi pencetakan dengan teknologi nano dan pencetakan 3 dimensi dengan menjadikan biomaterial atau bahan bio sebagai bahan asas pencetakan. Tetapi untuk yang projek yang akan datang, yang ini lebih penting. Kita boleh mencetak organ. Ini something ni. Tapi yang ini kita belum ada. Sebab ini memerlukan penyelidikan yang lebih lagi dan kos yang lebih tinggi. Yang ini contoh kita cetak kidney, buah pinggang yang kita scan untuk mencetak. Macam-macam lah. Sekarang ni ada orang guna graphene ink, orang gunakan sel punya ink. Kalau untuk buat organ dia gunakan sel dan dia print
gunakan ink yang daripada sel tertentu, iaitu orang bioengineering buat, kita dapat sekutu artificial kidney yang dibuat. Sebenarnya itulah future teknologi dalam artificial kidney. Salah satu penyelidikan kita contohnya ialah membaiki semula lutut yang telah tercedera dan bahagian badan yang telah tercedera dengan menggunakan kaedah MEMS dan juga kerjasama kita dengan Institut Tissue Engineering untuk menghasilkan semula bahagian-bahagian badan yang tercedera dan sebagainya. Sesungguhnya kita memang tidak boleh menjangkakan apa yang akan berlaku pada masa depan. Pembangunan teknologi itu hanya dapat meramalkan sesuatu kemungkinan pada masa depan. Namun, setiap teknologi itu perlu diterokai untuk menjadikan apa yang dibayangkan di masa depan menjadi kenyataan.